Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aina Farha binti Haji Awal Syari. Nama matrik D 183111200. Dan saya hari ini akan bentangkan tugasan akhir individu daripada surah Al-Isra ayat 10 dan juga 11. Okay, sebelum tu saya akan baca dulu surah Al-Isra ayat 10 dan juga 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati 'atadna lahum 'adzaban alima wa yad'u al-insanu bisyarri du'aahu bil ghaib wa kana al-insanu 'ajula. Surah Al-Isra ayat 10 dan 11. Okay, isim, fa'al dan huruf yang saya dapat daripada ayat 10. Yang pertamanya isim, iaitu isim ma'rifah atau nakirah, iaitu alima, di mana alima dia tidak mempunyai alif lam dan dia diakhiri dengan tanwin. Yang keduanya isim majrur yang diakhiri dengan bil akhirati, di mana ada bil akhirati itu ada antara tanda jar ataupun majrur yang berbaris di bawah pada huruf terakhir, dan perkataan tersebut dia boleh menerima huruf bawah pada hurufnya. Yang ketiganya ialah dhamir, iaitu lahum, di mana lahum ni dia bersatu dengan huruf jar dan ia menjadi objek yang dituju pada huruf jar. Okey, fa'il bagi ayat 10 pula iaitu fa'il madi i'tadna, dan juga fa'il mudhari' iaitu yu'minuna. Okey, manakala huruf la iaitu huruf jar iaitu bil akhirati, di mana ada huruf ba di depan, dan juga huruf ataf iaitu alladzina la yu'minuna, di mana ada lam alif di tengah ayat. Okey, manakala pada ayat yang ke-11, surah Isra ayat yang ke-11, isimnya iaitu isim ma'rifah atau nakirah, iaitu ajula. Sama juga iaitu tiada alif lam di depan ayat dan juga berbaris tanwin di akhir ayat. Yang kedua isim majrur bil khairi, iaitu ada antara tanda jar ataupun majrur pada baris bawah, dan huruf terakhir tersebut berbaris di bawah, dapat menerima baris di bawah. Okey, seterusnya idhafah, iaitu du'aahu, di mana dia tak mempunyai alif lam pada perkataan pertama iaitu mudhaf, dan dia mempunyai sifat dhamir mutasil pada mudhaf ilaih iaitu hu. Okey, seterusnya ialah muzakkar dan juga muannas iaitu al-insanu, dan terakhir ialah maf'ul iaitu wa yad'ul insanu bisyarri, iaitu isim terletak selepas fa'il dan juga fa'il. Manakala fa'il pula pada ayat 11 mempunyai fa'il sahih dan juga mu'tal iaitu yad'u, dan juga huruf iaitu huruf jar bisyarri, di mana ada huruf ba di depan. Okey, pergi ke bahagian ba iaitu kefahaman ayat. Surah Isra ni dia diturunkan di Makkiyah. Okey, cerita daripada ayat 10 iaitu, dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat ni, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Ini lawan kepada orang yang beriman dalam ayat sebelum ini. Kalau masih berdegil juga, tidak mahu beriman, tidak kisah tentang kehidupan akhirat, Allah beritahu yang mereka akan mendapat balasan yang buruk. Iaitu Allah sudah siap sediakan azab yang khusus untuk mereka saja, kerana kalimah lahum itu iaitu takdim, maka ia menunjukkan eksklusif untuk mereka saja, iaitu ada azab yang khusus untuk mereka, tentu lebih teruk daripada orang lain. Ini kerana mereka ini sepatutnya tahu kebenaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, tetapi mereka tetap berdegil. Itu adalah cerita daripada ayat 10. Okey, cerita daripada ayat 11 pula ialah dan manusia itu doa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Allah menegur manusia yang minta keburukan sama seperti mereka meminta kebaikan. Ini kerana mereka menolak Nabi Muhammad, kemudian dengan kurang ajarnya mereka minta terus dikenakan dengan azab yang dijanjikan, iaitu kami kata kalau kami tolak kami kena azab. Mana azab itu? Atau ia bermaksud manusia berdoa untuk kebaikan, tetapi kebaikan yang mereka sangkakan itu sebenarnya adalah keburukan. Mereka juga tidak tahu apa yang mereka minta, dan disebabkan inilah kebodohan mereka kerana ada golongan Yahudi telah meminta kepada Allah
untuk memberikan Nabi dari kalangan mereka. Mereka tidak mahu menerima Nabi Muhammad kerana Nabi Muhammad itu adalah dari bangsa Arab, dan mereka hanya mahu Nabi daripada kalangan Bani Israel sahaja. Begitu juga pada bangsa Quraisy telah berdoa kepada Allah untuk memusnahkan Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat, kerana mereka sangka mereka itu yang benar dan Nabi Muhammad itu membawa ajaran yang sesat. Hampir sama dengan golongan Islam di Malaysia yang berkata golongan sunnah ini adalah golongan yang sesat, iaitu mereka gelar sebagai Wahabi. Ini adalah kerana kejahilan. Allah juga menceritakan tentang sifat manusia yang tergesa-gesa dan doa yang dilakukannya dalam keadaan yang tertentu untuk keburukan sama ada dirinya, anaknya atau juga harta bendanya. Yang dimaksudkan dengan keburukan ini ada kalanya ingin mati, binasa, kehancuran dan laknat serta sebagainya yang buruk akibatnya. Seandainya Allah makbulkan doanya, maka jadilah dia. Okey, ayat 10 dan 11 tidak mempunyai asbabun nuzul. Kita teruskan kepada pengajaran daripada ayat 10 dan juga 11, iaitu yang pertamanya, kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad, wajib untuk beriman kepada kehidupan akhirat yang pastinya kita semua akan lalui pada waktu yang telah ditetapkan. Tak ada seorang pun akan terkecuali dari hal itu. Sesungguhnya Allah murka orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Yang keduanya, Allah melaknat orang yang berdoa untuk kejahatan dirinya sendiri. Okey. Seterusnya ialah keluarkan perkataan yang berkaitan dengan kekuasaan Allah, iaitu a'tadna lahum 'adzaban aliman. Yang keduanya larangan Allah, iaitu allazina la yu'minuna bil akhirah. Jadi sekian daripada pembentangan saya. Terima kasih.